Assalamualaikum and hi everyone. So in this video kita akan discuss soalan nombor 8. So for this question, kita akan tengok macam mana kita nak cari area untuk dua curve. So macam mana tahu dia ada dua curve? So kebiasaannya kita akan bagi dua function lah. Okay. So basically dalam exam biasanya dia akan suruh lukis. Okay, tapi untuk soalan ni untuk sebagai praktis dia dah bagi dah graf tu siap-siap. Okay, so now kita tengok soalan yang 8A. Okay, so macam mana kita nak kira area untuk dua curve. So kita akan tengok atas tolakkan dengan bawah. So apa maksud atas tolak dengan bawah ni? Maksudnya curve yang di atas tolak dengan curve yang di bawah. Okay, so kalau you tengok, okay, kenapa kita kena tolakkan atas dengan bawah? Okay, so tengok okay, so imagine yang straight line ni adalah dia punya hijau. Okay, so hijau ni dia punya area adalah dekat sini. Okay, so keseluruhan daripada graf tu sampailah dekat x axis. Okay, and then kita ada pula graf curve. Okay, graf kuasa 2. So untuk area under the graph untuk curve ni adalah yang ini. Okay, so sebab tu bila kita tolakkan yang warna hijau ni dengan warna merah ni, kita akan dapat yang bahagian yang kita nak. Okay, so sebab itulah kita kena tolakkan atas dengan bawah. Okay, sebab keseluruhan yang hijau ni bila kita tolakkan dengan yang merah ni, kita akan dapat yang biru. Okay, so sebab itulah kita kena tolakkan atas dengan bawah. So macam mana kita nak tahu dia ada dekat atas ataupun bawah? So kau boleh guna cara yang ini, ataupun kau boleh lukis. Okay, lukis orang. So tengoklah, kalau dia dekat Y, kamu lukis dekat Y. Kalau dia dekat X, dia dekat X. So kalau kita lukis kat sini, so kalau kamu tengok yang berada di atas adalah straight line, yang berada di bawah adalah dia punya kuadratik. Okay, so macam mana nak kira dia punya area? So area dia atas tolak bawah. So first kali kita kena tahulah dia punya limit. So limit dah bagi dah negatif 1 sampai 2. So negatif 1 sampai 2. So bahagian atas adalah X tambah 2, X tambah 12, and then tolak dengan yang kuadratik. So kuadratik adalah 4x squared tolak x cube tambah 6 dx. Okay, so yang inilah benda yang sangat-sangat penting. Okay, sebab once you dah dapat dah benda ni, rasanya tak ada masalah. Sebab kebiasaannya kita punya integration ni adalah agak mudah lah, sebab dia hanya melibatkan kuasa 2 ataupun kuasa 3. Okay, so bila dah sampai sini, then you kena integrate. So untuk integrate kita kena simplify dulu dekat dalam ni. So kita akan dapat x tolak 4x squared tolak x cube 12 tolak 6 tambah 6 x. Okay, dan boleh start integrate. X squared over 2 tolak 4x cube bahagi 3 tolak x kuasa 4 bahagi 4 tambah 6x. So daripada negatif 1 sampai 2. Okay, so jangan lupa masukkan dia punya limit. Okay, so saya sambung dekat sebelah sini. So first kali kita masukkanlah 2. So 2 kuasa 2 bahagi 2 tolak 4 bahagi 3, 2 kuasa 3 tolak 2 kuasa 4 bahagi 4 tambah 6 darabkan dengan 2. And then kita tolakkan dengan 1. So 1 kuasa 2 bahagi dengan 2 tolak 4, 1 tolak 1 kuasa 4 bahagi dengan 4 tambah 6 darabkan dengan 1. And then tutuplah bracket.
Kan you tekan kalkulator and you akan dapat jawapan dia 45 per 4. Okay, so disebabkan ini adalah definite integral, so maksudnya ada limit. So actually you boleh check jawapan dia menggunakan kalkulator. So you masukkanlah kalkulator ni, masukkan dalam kalkulator, then you akan dapat dia punya jawapan. Okay. Okay, so itulah soalan A. So soalan B, untuk soalan B, okay, so untuk soalan B, actually dia ada banyak cara macam mana kita nak buat. Tetapi cara yang saya rasa yang mudah adalah, okay, walaupun dia melibatkan dua curve, tetapi sebenarnya kita boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. So kalau kita tengok, so dekat sini kita boleh buat garisan. Okay, so kita akan bahagikan dia kepada dua bahagian. So bahagian pertama adalah, okay, yang hijau ni. Bahagian yang kedua adalah yang ini. Okay, yang merah. Okay, so kenapa saya pecahkan kepada dua bahagian? Sebab kalau kamu tengok, untuk bahagian hijau ni dia hanya melibatkan curve straight line sahaja. And then untuk yang merah ni hanya melibatkan kuasa 2 sahaja, function kuasa 2. Okay, so macam mana nak cari area? So bolehlah cari dulu yang hijau. So yang hijau ni adalah daripada yang intersection. So ini adalah dia punya intersection. So macam mana nak cari dia punya intersection? Okay, so you kena tahulah macam mana nak cari dia punya intersection. So intersection adalah apabila dekat point ni dua-dua nilai ni akan boleh masuk ke dalam dua-dua function. So macam mana nak cari intersection? So benda ni sangat penting lah untuk chapter yang ni, sebab memang banyak kali dia akan tanya intersection. So kita ada y sama dengan 9 tolak 2x dengan y squared sama dengan 2x tolak 3. Okay, so boleh guna dua, sama ada guna elimination ataupun substitution. Okay, so yang ni kita dah belajar lah masa sem 1. So kita sub 1 ke dalam 2. So kita akan ada 9 tolak 2x kuasa 2 sama dengan 2x tolak 3. So yang ni kita darabkan ataupun kita expand. So dia akan jadi 9 darab 9 81 tolak 18x tolak 14x tambah 4x squared sama dengan 2x tolak 3. Okay, so 1 81 tambah 3, so akan dapat 84. Okay, negatif 18 tolak 2, so akan dapat negatif 20x. Okay, so negatif 18 tolak 18 tolak 2, 28x tambah 4x square equal to 0. Okay, so kita akan ada dapat kuadratik lah. So bila dapat kuadratik, kita kena bahagikan dengan 4 sebelum nak masukkan dalam kalkulator. Okay, so bila bahagi dengan 4, so kita akan dapat x squared okay, tak boleh, tak payah, sebab 38 tak boleh. So rasanya kita boleh terus masukkan ke dalam kalkulator. Okay, so kita akan dapat x tolak 8. Oh, bahagi dengan 2. So kalau bahagi dengan 2 dapat 2x squared tolak 19x tambah okay, baru tekan kalkulator.
Okay, so kita akan dapat X tolak 6 dengan 2X tolak 7. So kita ada 2 point lah, sama ada X sama dengan 6 dengan X sama dengan 7/2. Okay. So ini adalah X lah. Tapi sekarang kalau kamu tengok, ini adalah point Y. So untuk cari point Y, kamu kena masukkan dia punya nilai. Okay, so masukkanlah when, sebab kita tahu yang mana satu kan, so masukkan dua-dua. 9 tolak 2 darab 6 dan tolak X sama dengan 7/2, Y sama dengan 9 tolak 2 darab 9 tolak 7 sama dengan 2. Ok, so maksudnya dia punya point of intersection ok, so POI ni point of intersection lah. Point of intersection adalah 6 negatif 3 dengan 7/2. Okay, so kalau kita tengok, kita tahu dia ada 2 point intersection. So lagi satu ada dekat sini sebenarnya. So daripada sini kita tahu yang ini adalah 7/2 dan ini adalah 6/-3 sebab dia punya Y dekat negatif. Okay, so maksudnya dekat sini adalah 2. Okay, so sekarang barulah kita boleh cari dia punya area. So area adalah sama dengan integrate. So untuk cari yang hijau ni, kita akan integrate daripada 2 ke 3 9 tolak K. So lagi satu, disebabkan kita punya limit ni adalah dekat Y, so kita punya integral pun mesti dalam Y. Okay, so kita kena ubah lah. So dia akan jadi X sama dengan Y tolak 9 bahagi dengan negatif 2. Okay, and then kita akan tambah dengan yang merah ni. Okay, so yang merah ni adalah Y squared tambah 3 bahagi dengan 2 dy. Okay, so yang mana dapat function ni, you kena ubah lah daripada function yang asal tu, you kena tukar supaya dia jadi X sama dengan berapa. Okay, so sekarang ni kita akan integrate lah. Okay, sorry, yang ini kita ada limit yang baru. So limit yang baru adalah negatif 1 sampai 2. Kita akan integrate lah one by one. So yang ini adalah sama dengan Y negatif 2, dia akan jadi tambah 9/2. Ini Y squared over 2 tambah 3/2. So yang macam ni bolehlah kita integrate. So akan dapat Y squared over negatif 4 tambah 9/2Y tambah ni tambah, so kita akan dapat Y kuasa 3 bahagi dengan 6 tambah 3/2Y negatif 1 sampai 2. Okay,
Dan kita boleh masukkan dia punya nilai. 3 square tolong 4 tambah 92. So masukkan sahajalah dia punya limit. Okay, saya tekan kalkulator dan yang akan dapat jawapan dia adalah Anda akan dapat 6 tambah 13/4. So jawapan dia adalah 37/4 unit square. Okay, so itulah cara dia macam mana kita nak buat soalan nombor 8. Okay, so see you on the next video.